Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah amma ba'd. Pertamanya terima kasih kepada saudara Mirza Izzuddin yang tak jemulah. Saya rasa hubungi saya, kontak saya untuk mengadakan program bersama-sama dengan Persatuan Pelajar Malaysia Amman ini, yang mana ia merupakan julung-julung kali saya ingat PPMA menjemput saya setelah daripada saya kembali ke Malaysia ini. Yang mana dulu ada sekali saya pergi ke Jordan, tapi waktu tu tak berkesempatan pun nak jumpa dengan PPMA. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bersua muka untuk berada dalam satu program, walaupun tidak secara face to face, tetapi di atas talian pun sudah mengembirakan kita. Baik, pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian, PPMA ni memang dekatlah dengan jiwa saya. Kerana waktu saya sampai di Jordan pada tahun 2011, sewaktu tu saya nak buat PhD, PPMA lah yang banyak membantu saya dalam urusan pendaftaran, dalam urusan pembayaran yuran, dalam urusan penempatan, dalam urusan membeli barang dan sebagainya. Dan akhirnya saya sendiri dilantik menjadi penasihat PPMA pada tahun 2012 hingga 2013. Yang mana ia merupakan satu pengalaman yang bagus bersama dengan adik-adik pelajar, yang mana saya boleh katakan pelajar-pelajar Amman yang berada di Suaileh, saya ingat Suaileh lah kot kan, sekarang ni kira Suaileh lah, oleh kerana kebanyakan pelajar Malaysia yang berada di Amman tu kebanyakannya berada di Suaileh. Mungkin adalah sebahagian di Abu Nusair, sebahagiannya mungkin di Jubaihah, tapi ramainya secara tradisinya di Suaileh. Jadi saya pun dulu duduk di Suaileh, berdekatan dengan kedai Tulkaram ke apa nama dia, saya pun tak ingat dah. Tapi berdekatan dengan tu lah, kawasan-kawasan tu. Rindulah kepada Jordan, terutamanya bulan-bulan puasa ni. Saya tahu bulan puasa ni di Jordan adalah bulan puasa yang adik-adik semua laluinya di zaman di waktu Soifi. Saya ada pengalaman berpuasa dua kali lah, dua sesi lah di Jordan ni. Sesi yang pertama sewaktu buat degree di Universiti Muqtah. Waktu tu waktu syita, waktu winter, waktu musim sejuk. Masa bulan puasa di Muqtah, masa degree, seronok lah. Kita tahulah waktu winter kan, puasa pun singkat, pukul 4.40 dah masuk maghrib. Jadi siang dia singkat, lepas tu tak panas. Ia merupakan satu pengalaman yang sangat best lah untuk berpuasa pada waktu winter ni. Tapi bila pergi waktu PhD, pergi tu betul-betul kena musim panas. Jadi dia punya siang tu panjang lah, dan apa ni orang kata, menguji kesabaran lah. Tapi Alhamdulillah, dengan orang kata apa,
bantuan, dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita semua berjayalah untuk melaksanakan bulan puasa walaupun dalam keadaan yang panas, walaupun dalam keadaan siangnya panjang, tetapi kita tetap tak ada lagi yang ponting lah saya rasa kan. Ini semua ustaz-ustaz belaka ni takkan nak ponting Jadi kita nak bincang hari ni tentang hari raya. Yang mana hari raya dalam Islam ni, adik-adik pelajar yang rahmati Allah sekalian, merupakan ibadah. Ia merupakan syiar ibadah, bukan semata-mata hari raya. Walaupun hari ni macam-macam raya orang duk sambut. Hari sambutan hari mak, sambutan hari bapa, sambutan hari guru, sambutan hari kanak-kanak, sambutan hari akademia, sambutan macam-macam hari. Sambutan hari jururawat, sambutan hari pensyarah dan sebagainya. Sampai sambutan hari tandas pun ada. Saya pun terkejut. Selamat hari tandas. Tiba-tiba ada pula menteri keluarkan satu poster bagi tahu selamat hari tandas. Saya pun terkejut juga, betul ke? Saya ingat prank punya betul kan. Selamat hari coklat, macam-macam hari ada sekarang ni. Tetapi hari-hari yang itu dia tak dinamakan sebagai ibadat. Ia hanya hari-hari yang disusun oleh manusia sekadar untuk mengajak manusia memperingati tentang satu perkara di satu hari. Jadi kalau buat hari raya, sambutan hari guru, pada hari itu mereka nak ingat guru. Paksa semua orang ingat guru pada hari itu. Orang kata apa? Menghargai, menghayati pengorbanan guru. Kalau ada hari tandas, tak tahulah apa yang nak diingat pada hari tandas ni, sebab hari-hari orang masuk tandas. Mungkin nak menghargai tandas. Okey? Tapi bila masuk pada hari perayaan yang dipanggil sebagai Idul Fitr ataupun Idul Adha, ia merupakan satu perayaan yang sinonim dengan perayaan agama, yang mana ia mempunyai ritual yang khusus. Ia mempunyai ibadat yang khusus, yang mana ia dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk membesarkan Allah pada hari ini. Jadi sebab itu hari raya puasa dan hari raya haji ni kita tak boleh ubah tarikh. Sekarang ni kat Malaysia adik-adik, saya tak tahu di Jordan macam mana, tapi di Malaysia ni jangkitan COVID ni makin lama makin tinggi. Makin lama makin tinggi. Kita nak raya ni, kita nak raya puasa, dan jangkitan tu berlaku makin lama makin tinggi. Dan mungkin ada desakan-desakan untuk dilakukan MCO sekali lagi, iaitu nak dilakukan PKP, peraturan kawalan pergerakan sekali lagi, dan tak boleh nak raya. Sebahagian negeri tak boleh nak raya, tak boleh keluar. Orang di Kuala Lumpur tak boleh rentas masuk ke Perak. Orang di Johor sebahagiannya pun tak boleh rentas, terutama di kawasan Johor Baru. Tak boleh rentas, tak boleh masuk ke daerah lain-lain. Jadi dia orang berkurung, perintah lockdown. Kerana apa? Jangkitan terlalu tinggi. Di Perak ni pun dah ada bibit-bibit jangkitan nak tinggi. Mungkin ada desakan daripada beberapa orang doktor pakar untuk kerajaan ambil tindakan segera buat PKP. Iaitu buat lockdown, total lockdown. Bukan lockdown main-main macam sebelum ni PKP 2.0 mungkin ada kelonggaran banyak, tetapi kita nak buat macam PKP kali pertama yang Malaysia laksanakan dulu, semua orang tak dibenarkan duduk di rumah. Tak dibenarkan keluar langsung. Tutup semua kedai-kedai, tak boleh ada orang berinteraksi melainkan hanya essential services sahaja. Jadi katalah betul kerajaan buat PKP sebelum raya ni, raya tak boleh keluar, katalah kita tak boleh ubah hari raya tu pergi tarikh lain. Kita tak boleh kata okey, oleh kerana kita pun nampak kes banyak ni, jadi raya tahun ni kita tangguhlah. Kita tangguh pada kita tak sambut pada 1 Syawal, kita sambut raya ni pada 1 Zulhijjah umpamanya. Tak boleh. Kerana raya ni merupakan ibadat yang mempunyai syiar dia dan mempunyai ritual dia. Macam mana kita dikurung pun tahun lepas Malaysia waktu raya boleh rentas daerah tapi tak boleh rentas negeri, tetapi tidak dibenarkan ke masjid melainkan hanya untuk EJK masjid. Jadi kebanyakannya rakyat pada masa itu berkhutbah di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Khutbah pun baca khutbah sendiri. Jadi ini adalah perintah daripada Allah yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raya ni adalah ibadah. Sebab tu raya ni dia punya sunnah-sunnah yang berkaitan yang kita akan bincang pada hari ini. Jadi raya ni mungkin ada sebahagian kita kata raya Idul Fitri ni untuk meraihkan apa Ustaz? Sebahagian orang kata nak meraihkan kerana Ramadan kita telah melalui satu proses tarbiyah. Bagi saya ia tepat, tetapi kalau nak lebih tepat lagi, bukan hanya proses tarbiyah yang berlaku pada bulan Ramadan, tetapi sebenarnya orang yang beriman
bermula tarbiyah dia sebenar-benarnya bermula daripada bulan Rejab dan Sya'ban lagi. Yang mana pada bulan Rejab digalakkan kita untuk berpuasa banyak, puasa sunat. Begitu juga dalam bulan Sya'ban kita digalakkan untuk berpuasa banyak. Nabi SAW juga kata Aisyah, berpuasa pada bulan Sya'ban banyak sebagai persediaan untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Maka bila masuk bulan Ramadan, ia merupakan satu pesta ibadah. Kita ni pun sekarang ni berada dalam lingkungan as-sulusul akhir min Ramadan. Sepertiga yang akhir daripada Ramadan yang sangat-sangat crucial, yang sangat-sangat penting, yang jangan diabaikan. Tambahan pula, malam ni kalau kat Malaysia, kalau tak silap saya lah, kalau kiraan saya betul, malam ni adalah malam yang ke-27. Kalau ikutkan malam ke-27 ni adik-adik, mengikut majoriti ulama, seperti mana pandangan riwayat daripada Ubay bin Ka'ab, seperti mana riwayat daripada Muawiyah bin Abi Sufyan, pandangan Muawiyah bin Abi Sufyan, pandangan majoriti ulama mengatakan bahawasanya malam ke-27 arja lailat as-sabi' wal 20 hiya arja an takuna lailatul qadar. Malam yang paling diharapkan untuk berlakunya malam Al-Qadar. Walaupun ada riwayat menyebut 21, ada riwayat menyebut 23, riwayat Abdullah bin Unais sebut 23, riwayat Abu Sa'id Al-Khudri sebut 21, riwayat Ubay sebut 27. Maka riwayat-riwayat yang majoriti ulama mengatakan 27 tu yang paling-paling diharapkan untuk berlakunya malam Al-Qadar. Maka sebab itu, kalau di Masjid Abdul Rahman bin Auf dekat Suwaileh tu, yang adik-adik duk pergi semayang berjamaah tu, pada malam tu 27 akan berlakunya Qiyamul Lail besar-besaran di Jordan. Yang mana mungkin sebelum daripada malam-malam sebelumnya mungkin tidak begitu ramai, tetapi ya pada malam 27 tu kebanyakan orang-orang di Jordan ni memang dia akan menghidupkan malam tu dengan sebenar-benar ibadat kerana mengharapkan berlakunya malam Al-Qadar pada waktu tu. Kerana apa? Ini pandangan majoriti ulama. Jadi ini merupakan satu raya, ini merupakan satu manifestasi kegembiraan, kegembiraan kita yang mana dengan nikmat dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan pakej-pakej ibadah bermula daripada bulan Rajab dengan kita memperbanyakkan puasa pada bulan haram, masuk ke bulan Sya'ban, yang mana hadis Aisyah mengatakan Nabi banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Selain daripada Ramadan, Nabi banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Kemudian ya, kita masuk pula bulan Ramadan, pesta ibadat yang terlalu banyak, dengan tadarus Al-Qurannya, dengan puasanya, dengan qiyam Ramadannya, dengan macam-macam ibadat, dengan sedekah yang banyak, dengan iftarnya. Maka ini merupakan satu manifestasi kegembiraan, kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang Allah Taala bagi kat kita. Kita berpeluang untuk beribadat. Maka sebab itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan walitukabbirullaha ala ma hadakum. Allah Taala suruh kita membesarkan Allah pada hari raya ni. Bila masuk aja hari raya, kita sinonim dengan takbir. Kita sinonim dengan takbir. Kenapa takbir pada hari raya? Masuk aja maghrib pada hari 1 Syawal, kita disunatkan, digalakkan untuk mengangkat suara bagi lelaki untuk membesarkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Allah yang paling besar sekali, arahan Allah yang paling besar. Kenapa kita disuruh untuk membesarkan Allah? Kita disuruh untuk membesarkan Allah supaya dalam kehidupan kita seharian tidak ada, kita kena letak dalam jiwa kita, tidak ada arahan yang lebih besar dalam jiwa kita melainkan arahan Allah Azza wa Jal. Arahan Allah itulah yang paling bernilai. Tidak ada arahan lain yang lebih besar daripada arahan Allah. Jadi sebab itu bila kita solat kan, bila kita solat, kita mulakan dengan takbir. Imam Syafi'i juga sebut, innaha laysat kas-siyam la yadkhuluha illa bil lafzi. Yang mana Imam Syafi'i kata, solat ni dia tak macam puasa. Tidak masuk ke dalam solat melainkan dengan lafaz. Apa itu lafaznya? Lafaz Allahu Akbar, takbiratul ihram. Walaupun sebagian ulama mentafsirkan, Abdullah Az-Zubairi
mentafsirkan lafaz itu lafaz niat, tetapi dibantah oleh ulama mazhab Syafi'i yang lain. Yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i, solat tidak akan bermula dengan, melainkan dengan, solat tidak akan bermula melainkan dengan lafaz itu, lafaz takbiratul ihram. Kenapa lafaz takbiratul ihram? Kerana solat ni ada gerakan yang kita pun tak faham kenapa. Bilangan rakaat pun kita tak faham kenapa. Apakah hikmah di sebaliknya? Tetapi kita buat kerana Allah Azza wa Jal suruh kita buat, dan kita nak menjadi hamba yang taat, nak jadi hamba yang tunduk dan patuh kepada arahan Tuhan, maka kita lakukan perkara itu hanya semata-mata kerana membesarkan Allah. Bila Allah Ta'ala mensyariatkan azan, dia mensyariatkan dengan lafaz takbir juga, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maksudnya tidak ada seruan yang lebih besar melainkan hanyalah seruan Allah. Bila kita nak pergi salat, kita tinggalkan semua arahan-arahan dunia. Kita tinggalkan sekejap semua perkara-perkara dunia. Kita sahut seruan Allah. Kerana seruan Allah itulah seruan yang paling besar. Samalah bila kita menyambut hari raya, kita nak meninggikan syiar Allah. Kita nak membesarkan Allah. Kita nak membesarkan Allah. Maka sebab itu Allah Ta'ala kata, supaya kamu dapat membesarkan Allah, supaya kamu dapat mentakbirkan Allah, merasai kebesaran Allah atas hidayah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Yang mana hidayah ni sangat bernilai. Jadi hari raya ni hari untuk kita ucapkan kesyukuran. Hari untuk kita zahirkan kesyukuran kita kerana Allah Ta'ala telah memberi hidayah kepada kita. Jadi di antara perkara sunnah yang kita boleh lakukan untuk kita melalui ataupun melaksanakan hari raya ni adalah, yang pertama ialah kita mengeluarkan zakat fitrah lah. Tapi mungkin adik-adik ni ayah masih bayar lagi. Ayah masih bayarkan lagi kerana mungkin adik-adik tak kerja lagi. Tapi ayah-ayah kita bayar, dan benda ni sunnah. Benda ni sunnah. Sebagian ulama membenarkan kita bayar awal. Dan riwayat daripada sahabat pun mereka ada yang membayar sehari ataupun 2 hari awal sebelum daripada hari raya. Riwayat Ibnu Umar. Cuma kalau ikut daripada Nabi SAW, Nabi arahkan untuk dibayar hari raya sebelum daripada orang keluar pergi solat hari raya. Jadi sebelum orang kata apa? Sebelum selesainya solat hari raya di masjid, kita keluarkan zakat fitrah. Jadi sekarang ni kalau boleh kena ready lah untuk bayar zakat fitrah. Untuk apa bayar zakat fitrah ni? Ibnu Abbas menyebutkan hadis daripada Nabi SAW. Nabi sebut tuhratan lis-saimin. Zakat fitrah ni tuhratan lis-saimin wa tu'matan lil masakin. 2 benda. Yang pertama, menyucikan dosa-dosa orang yang berpuasa. Tengok banyak yang kita kena bersyukur ni, sebenarnya kadang-kadang kita tak perasan. Dalam hadis Nabi SAW sebut, man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kerana iman dan mengharapkan pahala daripada Allah, akan diampunkan dosa-dosanya telah lalu. Dalam hadis yang lain Nabi kata, man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Sesiapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan, man qama lailatul qadar, sesiapa yang menghidupkan malam al-qadar, imanan wa ihtisaba, kerana iman dan kerana mengharapkan pahala, akan diampunkan dosa yang telah lalu. Jadi puasa menyebabkan orang dapat pahala yang banyak. Dalam hadis yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman dalam sebuah hadis qudsi yang mana Allah mengatakan, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan anak Adam tu adalah untuk dirinya, kecuali puasa kerana puasa untuk aku. Sebab itu Ibn Rajab kata, bila Allah Azza wa Jal ingin memberikan ganjaran kepada orang yang berpuasa, ganjaran itu bighairi hisab. Ganjaran itu tidak ada skema, kerana Allah yang beri, bukan malaikat yang kira. Kalau malaikat ni dia mungkin ada perkiraan dia, sebab bukan dia punya pahala, dia hanya menjalankan tugas. Tapi kalau Allah yang maha pemurah yang bagi, akan banyaklah pahala tu, kerana Allah itu maha pengampun dan penyayang. Dan orang yang berpuasa dia sabar, dan Allah sendiri janji, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar itu akan diberikan ganjaran tanpa hisab, tanpa ada perhitungan, tanpa ada skema, akan diberikan banyak. Maka itu yang pertama, puasa itu memberikan ganjaran yang banyak. Kemudian Lailatul Qadar juga Allah Ta'ala kata, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada 83 tahun punya ibadat.
Tetapi dalam masa yang sama bukan hanya pahala itu digandakan adik-adik. Bukan hanya pahala itu digandakan. Dosa yang ada juga dicucikan. Dosa-dosa kecil yang kita lakukan juga disucikan. Dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tambahan pula, bila bayar je zakat fitrah, Nabi SAW sebut, tuhratan lil saimin. Ia merupakan pembersihan dosa terhadap orang-orang yang sedang berpuasa. Maksudnya orang yang berpuasa bila bayar zakat fitrah dapat pahala. Dan dalam masa yang sama cuci dosa. Cuci dosa-dosa yang dilakukan. Mungkin pada bulan puasa ni kita ada culas. Mungkin pada bulan puasa ni kita ada cuai. Mungkin pada bulan puasa ni kita ada hilang sabar. Mungkin pada bulan puasa ni kita ada termaki orang, terumpat orang kerana tak sengaja. Kan? Jadi, bila bayar zakat fitrah, ia menjadi satu saluran bagi diri kita untuk kita ni insaf. Minta maaf kepada orang yang kita maki. Minta maaf kepada orang yang kita umpat. Ataupun kita mungkin ada buat benda-benda ataupun kita ada kekurangan di mana-mana waktu ibadat, maka zakat fitrah itu akan tampung. Tuhratan lis-saimin. Ia merupakan satu penyucian. Ada juga yang mengatakan penyucian itu menghilangkan sifat bakhil yang ada dalam jiwa orang yang beriman. Hilangkan sifat kedekut, hilangkan sifat kikir yang ada dalam jiwa orang beriman. Kemudian wa tu'matan lil masakin, dan juga ia merupakan makanan. Bila Nabi SAW suruh keluarkan segantang makanan dan diserahkan kepada fakir, fuqara wal masakin, ia merupakan makanan. Makanan tu apa dia? Makanan itu nak berikan orang miskin rasa gembira, rasa happy sewaktu hari raya. Yang mana pada hari raya zaman dulu ni, di antara perkara yang menjadi daruriyat, perkara yang menjadi perkara yang mesti ada pada setiap manusia pada zaman tu adalah makanan lah. Jadi kita bagi makanan. Cuma zaman ni ulama bahas lagi. Kalau sebahagian ulama Saudi yang berpegang dengan mazhab Hanbali, yang kuat mazhab Hanbali, mereka kekal mengatakan bayar dengan tamar. Tetapi Dr. Yusuf Al-Qaradawi, moga Allah Subhanahu Wa Taala sembuhkan beliau daripada COVID, yang mana beliau menyebutkan dalam kitab dia Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah An-Nabawiyah, beliau mengatakan bahawasanya untuk mendapatkan ataupun untuk tahqiq maqasid syariah, untuk melaksanakan maqasid syariah pada zaman ini, sepatutnya kita membayar zakat fitrah tu dengan nilai, iaitu dengan duit. Kenapa? Kerana orang miskin sekarang ni keperluan mereka pelbagai. Bukan hanya sekadar memberi makan, tetapi juga kadang-kadang makanan mereka dah ada. Cuma mereka tak cukup pakaian hari raya untuk bagi pada anak-anak mereka. Oleh kerana tu, kita dibenarkan oleh kebanyakan ulama semasa pada hari ini untuk dikeluarkan nilai untuk kita bayar dengan duit supaya dapat diserahkan kepada orang miskin. Jadi, bayar zakat fitrah mempunyai hikmah yang banyak. Antaranya apa dia? Menyucikan dosa-dosa kita dan menghilangkan sifat bakhil yang ada pada kita. Betul lah, bila masuk bulan puasa ni, kita nak beli macam-macam. Kita nak beli kelengkapan itu, nak beli kelengkapan ini. Kadang-kadang ada sifat bakhil. Nak sedekah pun terkedekut. Nak sedekah kat orang pun rasa macam, ish, aku nak pakai duit ni, nak pakai duit banyak, nak beli macam-macam, langsir nak tukar, baju anak-anak tak beli lagi, baju sendiri pun tak beli lagi, kita ada rasa bakhil. Maka Allah Ta'ala wajibkan untuk kita bayar zakat fitrah ke atas kita dan tanggungan kita, isteri dan anak-anak, supaya dapat hilangkan perasaan kikir, dapat hilangkan perasaan bakhil tersebut. Begitu juga, di antara perkara yang sunnah juga waktu sambut hari raya ni, jangan lupa mandi. Tapi benda ni kalau orang Malaysia tak ada masalah lah, sebab orang Malaysia ni mandi sehari 2 kali. Kan? Dulu saya masa belajar di Malaysia, belajar hadis, mungkin kita pun terkejut jugalah kan. Kenapa Nabi SAW kata, haqqun lillahi ala muslim ay yaghtasila fi kulli 7 ayyamin yawman yaghsilu fihi jasadahu wa sa'ira ra'sahu wa sa'ira jasadihi, atau kama qala, hadis Bukhari. Yang mana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis tu, Nabi kata, hak bagi Allah ke atas setiap orang Muslim, ya, bagi setiap orang Muslim, yang mana dia mesti mandi 7 hari sekali mandi, yang mana hendaklah dia membasuh kepalanya dan seluruh badannya. Saya pun macam, apa pula nak kena mandi ni, sampai Nabi nak mention mandi ni. Rupanya bila duduk di Jordan baru tahu. Bila duduk di Jordan baru tahu, rupanya adik-adik semua yang ada kat Jordan ni, entah-entah pagi tadi pun tak mandi lagi, kan?
Hantar pagi tadi pun tak mandi lagi. Jangan tipulah. Saya pernah duduk di sana. Kan? Nak basuh kain pun kena tunggu hari Khamis malam ataupun hari Jumaat. Sebab apa? Sebab waktu tu air naik. Jangan tipu saya lah, saya tahu. Mungkin sekarang ni dah lain sikit. Mungkin lah. Tapi zaman saya duduk Jordan tu macam tu lah. Nak mandi kena tunggu air naik. Nak mandi kena, nak basuh kain kena tunggu air naik. Kena ambil turn. Ada orang minggu ni dia dapat nombor 1. Begitulah Jordan. Di antara negara yang kurang air. Di antara negara yang kurang air. Jadi, bila Nabi SAW tekankan mandi, Nabi tekankan kepada mungkin negara-negara yang air kurang ataupun yang kurang mandi kerana kesejukan. Jadi, hari raya ni disunatkan mandi. Para ulama sepakat mengatakan mandi ni disunatkan selepas daripada terbitnya fajar. Maksudnya lepas kita sembahyang raya, lepas kita sembahyang subuh pada hari itu, kita mandi. Ini berdasarkan kepada riwayat daripada Ibnu Umar. Ada hadis daripada Nabi yang menunjukkan Nabi mandi pada hari raya, tetapi hadis itu tidak sahih. Yang sahihnya ia adalah perbuatan Ibnu Umar, dan mereka iaitu ulama mengkiaskan perbuatan Ibnu Umar ni untuk dikatakan sunat sebab hari Jumaat yang merupakan hari raya mingguan bagi orang-orang mukmin, Nabi suruh mandi. Sabit daripada Nabi suruh mandi pada hari Jumaat. Sebab apa? Sebab nak berimpun. Supaya bila berimpun tu tak ada bau-bau yang tidak menyenangkan. Jadi oleh kerana tu, para ulama menyebutkan, lepas subuh, kita dah sembahyang subuh hari raya tu, mandi. Dengan niat untuk mandi sunat Aidilfitri, insya-Allah kita akan segarkan badan kita, kita akan wangikan badan kita daripada bau peluh. Ya? Baik. Kalaulah kata dia tak sempat nak mandi selepas daripada subuh, katalah dia ni terlibat dengan program dan sebagainya, AJK masjid nak kena uruskan, nak kena bentang sejadah lepas subuh. Dia kata kalau saya nak mandi lepas subuh Ustaz memang tak dan. Boleh tak saya mandi sebelum subuh? Sebahagian ulama membenarkan. Sebahagian daripada ulama mazhab Syafi'i membenarkan dengan mengatakan kerana waktu lepas subuh tu sebenarnya waktu yang terbaik, tapi waktu itu singkat, boleh dianjak sebelum daripada subuh. Jadi kalau bila kita bangkit subuh, kita mandi, kita niat untuk mandi sunat hari raya Aidilfitri. Kemudian juga di antara perkara sunnah yang disebutkan di dalam hadis ialah kita berhias pada hari itu. Ini untuk orang lelaki lah. Untuk orang perempuan bila nak keluar rumah, jangan berwangi-wangian, jangan pakai pakaian yang terlalu menarik pandangan awam. Sebab itu dalam hadis disebut orang perempuan ni bila nak keluar ke masjid, dia keluar dalam keadaan tafilat. Dalam keadaan dia sebiasa je. Tak terlalu wangi, tak terlalu menarik perhatian. Ya? Baik. Untuk orang lelaki disunatkan untuk berwangi-wangi dan untuk memakai pakaian yang terbaik. Sebab dalam hadis Nabi SAW memang ada sediakan satu pakaian sepasang untuk Nabi. Dipanggil hullah. Hullah ni baju dan kain yang sepasang. Ya? Yang sepasang. Maksud pakaian yang istimewa untuk Nabi, Nabi pakai pada hari raya. Dan ada satu riwayat daripada Umar. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam Al-Adabul Mufrad. Satu kisah di mana Umar ni bila keluar je daripada Masjid Nabawi bersama dengan Nabi SAW, dia tengok ada satu orang sedang meniaga kain sutera. Dia meniaga kain sutera. Kemudian Umar tengok kain sutera tu, Umar kata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kenapa tak beli kain ni? Dia kata, kenapa tak beli kain ni? Supaya boleh pakai pada hari raya dan boleh pakai sewaktu rombongan luar datang berjumpa dengan kau ya Rasulullah. Maka Nabi kata, orang yang pakai ni la khalaqa lahum. Orang yang pakai baju sutera ni, laki yang pakai ni, orang yang tidak ada habuan di akhirat. Maksud kerana orang laki diharamkan pakai sutera. Daripada hadis ni ulama dapat buat satu kesimpulan. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya bukan hanya sekadar hadis nak menunjukkan pengharaman, bukan hanya sekadar nak menunjukkan pengharaman sutera kepada orang lelaki, tetapi dalam masa yang sama juga ia menjadi satu isyarat bahawasanya hari raya memang budaya zaman tu, termasuk Nabi SAW sendiri memakai pakaian yang terbaik, yang cantik yang ada. Bukan semestinya baru, bukan semestinya baru, tetapi yang paling baik. Kalau katalah tahun tu tak ada rezeki nak pakai pakaian yang terbaik, pakaian baru, tak apa, pakai yang lama, pakai yang ada, tapi yang terbaik yang ada kita pakai. Tak semestinya yang baru sahaja. Baik. Kemudian kalau boleh lah, kalau boleh sebelum keluar kita nak pergi
berhari raya, semayang hari raya tu sebelum pergi masjid, kalau boleh pergi masjid lah. Kalau terpaksa semayang kat rumah tahun ni, kita semayang kat rumah lah. Tapi sebelum semayang tu, ya, katalah kena MCO lah, bukan saya nak kempen pula jangan semayang kat masjid, tak. Kalau boleh pergilah, tapi kalau katalah peraturan tak bagi, kerajaan Jordan tutup masjid umpamanya, kita semayang di rumah. Kalau boleh, kita makan dulu sebelum daripada kita keluar semayang raya. Ini merupakan sunnah yang disebut oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, dalam Sahih Al-Bukhari, Anas kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamarat wa ya'kul witra, kama qala, ya, atau ala witir, yang bermaksud Anas kata Nabi tidak akan keluar pada pagi hari raya untuk solat hari raya, melainkan Nabi akan makan beberapa biji tamar, dan Nabi makan dalam bilangan yang ganjil. Nabi makan dalam bilangan yang ganjil. Makanlah sebiji ke, 3 biji ke, 5 biji ke, kita makan dulu untuk hari raya puasa. Hari raya haji disunatkan untuk lewatkan makan, lepas salat baru makan. Tetapi untuk hari raya puasa, makan dulu. Para ulama mengatakan hikmahnya supaya kita membezakan hari itu dengan hari yang sebelumnya. Kerana hari sebelumnya adalah hari 30 Ramadan ataupun hari 29 Ramadan kalau bulan tu tak cukup 30. Jadi hari 29 atau hari 30 kita masih berpuasa. Pagi tu kita tak makan lagi. Duha tu kita tak makan lagi. Jadi nak membezakan hari raya yang ni dengan hari semalamnya, Nabi SAW makan dulu. Jadi kita makan dulu. Seeloknya tamar. Kalau tak ada tamar, apa-apa makanan. Kalau tak ada apa-apa makanan, just minum. Cukup. Memadai untuk kita mengikut sunnah Nabi SAW, makan dulu sebelum daripada solat raya. Kemudian kita laksanakan solat raya. Solat raya ni kita macam biasalah. Dia ada dia punya tata cara yang khusus, 2 rakaat. Rakaat pertama dibacakan dengan surah Al-A'la, rakaat kedua dibacakan dengan surah Al-Ghashiyah. Ini yang biasa. Ada juga riwayat yang mana Nabi SAW baca rakaat pertama surah Qaf, rakaat kedua baca surah Iqtarabat. Iqtarabat, ya. Itu riwayat yang kedua. Tapi biasanya masjid akan baca surah Al-A'la dan juga surah Al-Ghashiyah kerana ia lebih seimbang dia punya panjang surah tu, menyebabkan orang tidak terlalu lama. Kemudian sunnah juga untuk mendengar khutbah. Khutbah lepas daripada salat, ia bukan satu kewajipan untuk kita dengar seperti mana salat Jumaat, tetapi ia adalah sunnah. Sunnah dengar. Jadi kalau ada orang bangun tak nak dengar tu, tak apalah, benda sunat. Tapi seeloknya dengarlah, kan. Seeloknya dengarlah, tak ada buat apa. Bukannya nak gimana pun. Dengar. Dengar khutbah adalah sunnah. Kemudian para ulama menyebutkan dalam hadis Nabi SAW digalakkan untuk kita pergi masjid dalam keadaan berjalan kaki. Tu kalau masjid dekat lah. Kalau masjid boleh untuk kita jalan kaki, kita jalan kaki. Kerana dalam hadis daripada Ibnu Umar, riwayat Ibnu Majah, dia kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju ila al-Eid mashiyah wa yarji' mashiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari raya, pergi semayang raya dalam keadaan berjalan kaki dan balik pun dalam keadaan berjalan kaki. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Saya nak buat juga, kan? Dulu-dululah. Ada juga nak buat kadang-kadang. Tapi bila tengah-tengah jalan kaki tu orang tengok ustaz. Orang naik motor, dia tengok, ustaz jalan kaki lah. Dia berhenti nak tumpang dengan saya. Saya kata, tak ya, saya nak jalan kaki. Dia tak apalah, ustaz tumpang saya. Kan? Dia kesian tengok saya. Padahal kita nak ambil pahala sunnah tu. Kan? Tapi mungkin dia tak faham agaknya. Dia ingat kita tak ada motor dan sebagainya. Jenuh pula lah saya nak pergi syarah kat dia. Sebenarnya hari ni sunat untuk kita berjalan kaki. Jadi sebab tu saya berjalan. Okey ustaz, saya jalan dulu ya. Sebab dia tak faham mungkin ataupun dia tak didedahkan sebelum ini. Jadi kalau boleh, kalau kita nampak ada orang jalan kaki dekat tepi-tepi jalan nak pergi sembahyang raya tu, kita fahamlah. Mungkin kerana mereka nak mengambil pahala sunnah untuk berjalan kaki waktu pergi dan juga waktu balik. Kerana apa? Kerana setiap langkah tu memberikan pahala. Kan dalam hadis disebut setiap langkah kalau kita nak pergi solat ni, setiap langkah tu dikira sebagai meninggikan darjat dan setiap langkah tu juga menggugurkan dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi kalau boleh jalan kaki. Tapi kalau terlalu jauh, katalah kita nak pergi sembahyang dekat Masjid Abu Nusair,
kita duk suaileh jalan kaki. Tuan-tuan, jauh tu. Kan? Jadi kalau jauh, tak apalah naik kenderaan bukanlah satu larangan. Ini sunnah sahaja. Okey. Jadi kalau kita duduk di Suailah, kita nak pergi semayang dekat masjid Abdul Rahman bin Auf, tak apa jalan kaki. Mampu untuk jalan, tak payahlah naik motor. Jordan tak ada motor kan? Jarang nampak motor Jordan ni. Ataupun kita nak pergi semayang dekat Masjid Farid, jauh sikit tapi boleh untuk berjalan kaki, so kita berjalan kaki. Mudah-mudahan kita dapat menghidupkan sunnah ini. Kemudian dalam hadis riwayat Jabir, riwayat Imam Al-Bukhari, Jabir kata apa? Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul Eid khalafa at-tariq. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sampai pada hari raya, Nabi akan menyanggahi jalan. Maksudnya Nabi akan keluar di satu jalan, Nabi akan balik di jalan yang berbeza. Maksudnya kalau Nabi pergi ikut jalan A, Nabi balik ikut jalan B. Kenapa berlaku begitu? Ulama berbincang panjang tentang hikmahnya. Jawapan yang diberikan oleh Syekh Al-Utsaimin, Muhammad bin Saleh bin Utsaimin, dia mengatakan li mahdil mutaba'ah, kerana memang kita nak ikut Nabi. Sebab Nabi buat macam tu, kita buatlah, dia kata. Tapi sebahagian ulama silam, mereka mencari hikmah. Sebahagian mereka kata kerana nak memperbanyakkan langkah. Kerana kalau jalan A, mungkin bila kita nak balik tu, kita kena pusing jauh sikit. So ikut jalan B tu jauh sikit. Bila jauh sikit tu banyak pahala lagi. Ada juga yang kata kerana malaikat duduk di tepi-tepi jalan kita melangkah tu. Jadi lebih banyak malaikat akan kita jumpa waktu berjalan tersebut. Ada juga yang mengatakan bahawasanya kerana Nabi SAW nak bertemu dengan ramai manusia. Ada juga yang mengatakan kerana Nabi itu sendiri kalau jumpa dengan mana-mana orang berkat. Jadi lagi ramai Nabi jumpa, lagi ramai orang akan dapat berkat. Jadi macam-macam tafsiran, tetapi wallahu alam, yang pastinya perbuatan pergi ikut jalan lain, balik ikut jalan lain itu merupakan perkara yang sabit daripada perbuatan Nabi SAW pada hari raya, waktu pergi ke masjid dan waktu kembali ke masjid. Jadi kalau boleh, kita hidupkanlah semula sunnah ini. Kalau katalah kita tak mampu untuk tak mampu untuk berjalan kaki, maka kita boleh menaiki kenderaan, tapi tak menjadi halangan juga untuk kita balik, kalau naik motor ke naik kereta ke, balik ikut jalan lain. Pergi ikut jalan lain, balik ikut jalan lain untuk mendapatkan sunnah tersebut, insya-Allah. Dan termasuk juga di dalam sunnah hari raya ni, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ialah kita mengucapkan tahniah. Walaupun ia tidak sabit daripada hadis Nabi, tetapi ia sabit daripada amalan golongan salafus salih, yang mana mereka sentiasa mengucapkan ucapan tahniah dan ucapan taqabbalallah minna wa minkum, iaitu moga Allah menerima amalan kita. Kerana Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab dia Lataif Al-Ma'arif, dia mengatakan bahawasanya golongan salaf ni punya mereka bersungguh dalam nak menjadikan amalan mereka itu diterima, sehingga kan mereka ni berdoa setelah berlalunya Ramadan, mereka berdoa selama 6 bulan supaya Allah Ta'ala menerima amalan mereka yang mereka lakukan itu pada bulan Ramadan yang lepas. Begitu mereka bersungguh ni, nak menjadikan amalan mereka itu Allah Ta'ala terima. Jadi sebab itu bila hari raya masuk, mereka gembira. Betul, gembira kerana nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Tetapi dalam masa yang sama, mereka tidak lupa untuk berdoa sesama mereka. Ni bagusnya Arab ni tuan-tuan. Budaya yang kita kena tiru. Budaya yang kita kena tiru iaitu saling doa mendoakan. Kan kalau kita telefon Arab pun, mula-mula sebelum cakap tu, bab muqaddimah tu. Kaifa halak, Allah yatik afiyah, Allah yusalmak, Allah yakrimak. Dia punya doa tu kadang-kadang sampai 2 minit baru cakap isi apa dia, kan. Oleh kerana itu, saya rasa macam bagus jugalah kita budayakan di Malaysia ni saling doa mendoakan. Saya ada satu pengalaman, pelajar-pelajar rahmati Allah sekalian. Saya selalu cerita dalam kuliah. Mungkin pelajar-pelajar jarang dengar kuliah saya dekat Jordan ni, jauh kan. Dulu masa saya duduk di Jordan dulu, saya ada bawa kereta. Ada kereta. Pelajar PhD kan. Dia punya beasiswa tu lebih lah sikit. Kan? Jadi bila beasiswa lebih sikit, gaji pun jalan. Jadi saya agak ada duit sikit lah. Masa zaman degree dulu, ikat perut.
Masa zaman diri dulu nak makan pun, nak beli shawarma Arabi tu pun berkira-kira. Shawarma Adi je lah. Arabi tak mampu beli. Zaman tu. Ya. Jadi bila buat PhD, saya macam ada duit sikit. So saya beli kereta. Bila beli kereta ni, pelajar PhD masa tu, kebetulan pelajar-pelajar pun tahu saya ni jenis kuat juga ceramah kan. Saya kuat juga berceramah. Jadi dia orang pun jemput saya. Dia orang jemput lah. Kadang-kadang pergi ke Muqtah, sebulan sekali, 2 minggu sekali. Kadang-kadang pergi ke Irbit, sebulan sekali. Ada satu ketika tu saya pergi ke Irbit. Bila pergi ke Irbit belajar-belajar, waktu tu saya ada satu hari tu saya terlambat. Kan? Saya terlambat, saya pun pecuk lah. Ikut jalan daripada Suaileh tu, saya terus ambil jalan nak pergi Jerash, terus turun. Dia kan turun bukit tu. Terus pergi ke Irbit, tiba-tiba kena tahan dengan polis. Kan dia ada checkpoint banyak, ada polis tunggu kan dekat Jordan. Sekarang saya tak tahulah, tapi dulu ada. Still ada. Saya pergi setahun lepas saya balik pun still ada. Still ada lagi. Checkpoint polis duk tahan-tahan kan. Dia pegang satu Dia pegang satu spanduk qif dia panggil kan. Berhenti kan. Jadi dia pun berhentikan saya, dia kata kau bawa laju ni kata. Dia pun tunjuklah. Dia tangkap saya punya, dia macam kamera tu, dia tangkap saya punya had laju lebih. Saya kata minta maaf lah, saya pelajar. Belakang ni ada kitab banyak memang. Kebetulan ada kitab banyak belakang kereta saya tu. Kata ada kitab banyak, saya nak pergi mengajar ke Irbit. Dia kata kau ni mengajar apa? Kata saya pelajar PhD, saya belajar mengajar budak Melayu. Mengajar apa? Ya Fiqh Manhaji. Ni buku saya, ni kitab-kitab saya jadi rujukan. Lepas tu dia tengok, dia kata, sekejap. Bagi lesen kereta dengan kita panggil Hawiyah Jami'iyah kad metrik. Saya pun bagi kat dia, dia pun masuk dalam kereta kan. Jumpa bos dia duduk dalam. Masa tu syita kan, sejuk. So dia sembang apa antara dengan bos dia. Saya kata moga-moga tak kena zaman lah kan. Dia keluar, dia kata okeylah, bos saya kata awak boleh pergi, tapi sebelum awak pergi, dia nak awak doa untuk dia. Saya pun kata okey, nanti saya doa. Dia kata no, awak doa sekarang, saya nak dengar awak doa. Saya pun kata moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah pada dia, memberikan kesembuhan pada dia, memberikan keampunan pada dia. Dia pun sukalah. Dia kata bagus. Okey, kau jalan. Sebab kau musafir, dia kata, doa kau makbul. Jadi ni antara benda yang bagus yang orang Arab buat dari kita hari raya. Selain daripada kita berseronok, selain daripada kita bersembang kosong, kita doalah sesama kita, moga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan. Kemudian juga di antara perkara sunnah juga yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat ialah pada hari raya ni sembahyang di tanah lapang yang dipanggil sebagai musalla. Zaman Nabi sembahyang di musalla hari raya ni. Kalau di Jordan, di depan Suaileh Mall tu dulu ada orang buat sembahyang hari raya kat situ. Di masjid pun, Masjid Suaileh pun orang buat. Tapi kita budak-budak Melayu ni kadang-kadang bila hari raya kita pergi ke Malaysian Hall kan, kita dipanggil untuk pergi ke kedutaan Malaysia untuk makan di sana. Bila lagi nak cari ketupat. Tapi tak ada masalah untuk buat sembahyang raya di masjid pun tak ada masalah. Cuma Nabi SAW tunjuk di musalla. Cuma kat Malaysia kenapa kita tak buat di musalla Ustaz? Saya faham lah. Kerana ada kekangan sebenarnya. Bila kita duduk lama baru kita faham. Sebenarnya tak susah juga nak buat di Malaysia ni untuk dibuat di tanah lapang kerana takut-takut hujan. Sekarang dekat Malaysia ni bulan puasa ni hujan saja. Tadi baru lepas hujan ni. Lepas tu mendung terlebih ni. Hujan. Jadi takut-takut dah pasang tikar, dah pasang sejadah, dah pasang APA sistem, tiba-tiba hujan. Jadi akan basah. Oleh kerana tu maka dibuat di masjid. Jadi buat di masjid pun tak ada masalah. Buat di masjid tak ada masalah kerana ia tetap meninggikan syiar. Meninggikan syiar pada hari raya itu. Tapi kalau buat di musalla, ia lebih feel lah kita kata. Lebih feel kerana kita dapat lakukan seperti mana yang dilakukan oleh Nabi SAW dan dapat menunjukkan kehebatan orang Islam pada orang-orang bukan Islam. Ramai orang Islam turun pada hari raya membesarkan Allah dengan bertakbir dan meninggikan suara. Kemudian pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian, di antara perkara yang sunnah juga untuk dilakukan pada hari raya ini adalah kita digalakkan untuk memperbanyakkan untuk sedekah. Kerana dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW pernah bersabda, Nabi kata, ya ma'syaran nisa tasaddaqn.
fa inni uritukunna aktsara ahlin nar. Atau kama qala hadis Imam Bukhari. Yang mana dalam hari raya ni Nabi keluar daripada rumah, Nabi melalui satu kumpulan perempuan, kemudian Nabi kata, wahai sekalian wanita, bersedekahlah kerana aku melihat kamu adalah di kalangan orang yang paling ramai berada dalam neraka. Jadi Ibn Hajar mengatakan sunat untuk khatib pada hari raya mengingatkan jemaah untuk memperbanyakkan sedekah. Bulan puasa kita banyak sedekah, betul. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas kata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Hina yalqahu Jibril fayudarisuhu al-Quran. Yang mana kata Ibnu Abbas, Nabi ni ajwadun nas. Nabi ni manusia yang paling pemurah. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan Nabi menjadi paling pemurah, lebih pemurah daripada biasa bila masuk bulan Ramadan, ketika Nabi SAW didatangi dengan Jibril dan Jibril bertadarus dengan Nabi Al-Quran. Bila masuk bulan Syawal, bila masuk 1 Syawal, Nabi ingatkan lagi untuk bersedekah. Kita dah bayar zakat fitrah, kita boleh lagi bersedekah. Kenapa? Kerana pada hari ni, hari kita nak gembira. Bukan hari kita seorang nak gembira, kita nak gembirakan orang lain juga. Nak gembirakan orang lain macam mana? Caranya adalah dengan memberikan pemberian. Berikanlah sedekah. Apa saja kita nak bagi. Kita nak bagi duit, kita nak bagi kuih, kita nak bagi hidangan, kita nak bagi apa saja yang bernilai. Insya-Allah yang bermanfaat, yang tidak haram pada pandangan syarak, dibenarkan, bahkan digalakkan pada hari raya ni. Jadi mungkin sebab itulah kot budaya bagi duit raya ni muncul, iaitu kita nak memberikan kegembiraan kepada budak-budak berdasarkan semangat kepada hadis yang dibacakan oleh Nabi SAW kepada orang-orang perempuan yang Nabi lalui pada masa itu. Kemudian bila kita dah melalui hari raya puasa ni, hari raya puasa ni dia sehari je lah. Cuma dalam budaya Melayu ni dia kata raya sebulan. Tak ada raya sebulan, raya sehari je kan. Cuma dia kata rumah terbuka pun semua tu sebulan. Tak apalah, bagi makan tak ada masalah. Cuma jangan lupalah, habis saja seharian 1 Syawal, kita sudah boleh untuk bermula puasa 6. Kerana Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi kata, man sama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian mengikutinya pada bulan Syawal, maka mengikutinya pada bulan Syawal sebanyak 6 hari, maka dia seolah-olah telah berpuasa setahun. Kenapa puasa setahun? Kerana dalam hadis yang lain kan Nabi sebut, al-hasanatu bi'ashri amsalihha. Satu pahala akan diganda 10. Kita dalam setahun kita ada lebih kurang dalam 350 lebih hari. Jadi bulan puasa ada 30 hari ataupun 29 hari. Campur dengan 6 hari di bulan Syawal, kalau diganda 10 kita dapat 360 hari. Jadi oleh kerana tu kita dah dikira berpuasa lebih kurang setahun. Lebih kurang setahun penuh. Cuma bila masuk aja pada bulan Syawal ni, adalah orang tanya, ustaz boleh ke tak puasa gabung kan, antara qada dengan puasa 6? Saya katakan tidak ada khilaf di kalangan para ulama, tidak gabung itu afdal. Maksudnya qada kemudian puasa 6 tu afdal, tu terbaik. Kemudian tidak ada khilaf di kalangan para ulama, qada dulu kemudian baru puasa 6, itu yang terbaik. Tetapi kalau ditanya kepada saya, boleh tak qada? Saya tidak nafikan. Ulama mazhab Syafi'i mengatakan boleh untuk qada. Maksudnya dia niat puasa 6, dia niat puasa qada kemudian dan puasa 6. Dia tasyrik fi niyah, dia gabungkan sekali dan dikatakan sah. Tetapi sebahagian ulama yang lain mengatakan tidak sah. Saya cenderung kepada pendapat yang kedua ni, kerana Nabi SAW mengatakan man sama Ramadana, sesiapa yang berpuasa Ramadan, maksudnya Ramadan kena selesai, Ramadan kena penuh, kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal. Jadi sebab itu puasa 6 ni maksud bizatihi. Maksud bizatihi maksudnya memang Nabi nak kita puasa di bulan Syawal, maka seeloknya janganlah digabungkan. Tapi kalau tak boleh gabung, ustaz, boleh tak kalau kita puasa 6 dulu kemudian puasa qada? Saya sebut afdalnya qada dulu, kerana qada ni satu kewajipan. Tapi kalau nak puasa 6 dulu tidaklah menjadi masalah,
Kerana qada puasa Ramadan muwassa'. Selagi mana tak datang Ramadan berikutnya, maka selagi itu kita ada orang kata apa? Kita ada ruang dan peluang untuk kita qada semula puasa kita. Jadi itu perkara-perkara yang sunnah yang saya boleh kongsikan di dalam perkara di dalam bulan Ramadan ini, untuk sunnah-sunnah hari raya ini, yang mana cuma ada perkara-perkara yang kita kena hati-hati. Bila masuk hari raya ni, kita kena hati-hati juga. Iaitu hari raya ni merupakan hari gembira, jadi kita simpanlah sekejap perasaan sedih tu. Tak dapat nak balik ke, tak dapat nak rentah negeri ke, memang rasa sedih, tapi sedih itu kita simpan sekejap, kita zahirkan gembira dulu. Kerana hari ni diminta untuk kita gembira. So kita gembira dulu. Kemudian nak sedih tak apalah, kemudian kita sedih. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita kena ingat bahawasanya bila masuk aja bulan bila masuk aja hari raya, orang Melayu suka bermaaf-maafan. Tetapi itu satu budaya yang elok. Tapi jangan anggap bila nak minta maaf kena tunggu hari raya. Katalah hari ni kita ada buat salah dengan orang. Hari ni kita buat salah dengan orang, hari ni kita ada buat dosa dengan orang, jangan tunggu hari raya. Kerana takut-takut kita tak hidup di hari raya. Kita minta maaf segera. Jangan kata tunggu hari raya lah. Kan? Hari raya pun minta maaf. Ini satu benda yang silap. Bermaafan di hari raya, kerana mungkin hari gembira, orang pun lebih kurang aja, tak mau simpan dendam apa-apa, dia nak terima aja pemaafan kita, tak ada masalah yang tu. Tapi, kalau kita yakin kita memang ada buat salah dengan orang, segera minta maaf walaupun belum sampai pada hari raya. Kemudian kena hati-hati, hari raya adalah hari untuk membesarkan Allah. Hari untuk kita mengagungkan kebesaran Allah, bukan untuk membesarkan diri sendiri. Jangan sampai masuk kepada bab riak. Beli tu, beli ni, nak tunjuk kita yang paling kaya, nak tunjuk kita lah yang paling hebat. Oleh kerana tu, hati-hati pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian. Kita ni nanti, adik-adik ni semua akan jadi mak orang, akan jadi ayah orang, akan jadi isteri orang, akan jadi suami orang. Kena ingat, hari raya merupakan hari untuk membesarkan Allah, bukan untuk membesarkan diri sendiri, bukan untuk takabur, bukan untuk riak. Takut-takut kita disuruh untuk membesarkan Allah pada hari raya, tiba-tiba kita banyak membesarkan diri sendiri, riak pada diri sendiri, maka itu menjadi perkara yang tidak baik. Dan jangan membazir lah pada hari raya ni, jangan bazir. Ini merupakan perkara yang sangat-sangat biasa berlaku, membazir. Kita baru aja menyucikan dosa kita pada bulan puasa, kita baru aja menyucikan segala perkara-perkara mazmumah kita buang dalam jiwa kita pada bulan puasa, masuk hari raya membazir. Banyak makanan-makanan terbuang, banyak makanan-makanan yang tidak dimakan dan orang kata apa, dilemparkan dalam sampah. Ini benda yang sangat-sangat tidak wajar untuk dilakukan. Kemudian bila masuk bulan puasa, kita tak boleh larilah ziarah kubur. Ziarah kubur salah ke? Ziarah kubur open, tak ada masalah, bila-bila boleh ziarah. Tak semestinya pada hari raya. Nak ziarah hari raya silakan, tetapi jangan sekali-kali menganggap ia adalah sunat secara khusus. Jangan anggap kalau tak pergi ziarah kubur, maka raya kita pahala berkurang. Tak perlu untuk ada anggapan begitu. Hari raya boleh untuk ziarah kubur kalau mahu, tetapi jangan ada kepercayaan ia mempunyai fadilat yang khusus. Itu saja saya minta. Kalau nak ziarah sebelum daripada raya pun boleh. Sehari sebelum kita pergi ziarah. Itu pun tak ada masalah. Kerana tidak ada kelebihan khusus ziarah kubur pada hari raya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Saya rasa cukuplah sekadar itu. Untuk kali ini, saya pun bateri suara dah habis dah ni. Dah 3 jam lebih dah saya bercakap hari ni. Jadi, saya serahkan balik kepada pengurusi majlis kita, Ustaz Mirza. Mana dia? Jazakallah khairul jazak Ustaz atas perkongsian sebentar tadi. Kalau saya tidak silap, lebih kurang 13 isi penting yang Ustaz kongsi sebentar tadi. Kalau kita tengok dekat komen Ustaz, ada beberapa persoalan yang diutarakan. Mungkin dalam 4-5 soalan gitu Ustaz, boleh Ustaz? Tengok kalau boleh jawab, insyaAllah kita jawab lah. Okey. Soalan yang pertama, daripada saudari atau saudara, anda tak pasti. Saya harapan
Berkaitan zakat fitrah, adakah boleh jika ada orang yang ingin membayar zakat fitrah pada pelajar atas alasan pelajar adalah sebahagian daripada asnaf zakat? Adakah zakat fitrah diberikan kepada fakir miskin sahaja atau boleh dibayar kepada 6 golongan asnaf yang lain? Saya pernah dengar bahawa jenis zakat harta yang diberikan kepada semua 8 asnaf zakat, sedangkan zakat fitrah hanya diberikan kepada fakir dan miskin. Sebab tu asalnya zakat fitrah dibayar dengan bentuk makanan ruji, bukan wang. Okey. Dalam isu ni ulama berbeza pendapat. Sebahagian ulama mengatakan asnaf zakat, zakat fitrah ialah asnaf zakat yang umum. Ada sebahagian ulama beranggap begitu. Yang mana mereka kata qiyas. Mereka kata qiyas. Oleh kerana itu mereka menganggap selagi mana zakat fitrah boleh zakat harta boleh dibayar kepada asnaf yang 8 tu, maka zakat fitrah pun termasuk. Tetapi sebahagian ulama mengatakan bahawasanya zakat fitrah hanyalah diberi kepada orang-orang yang miskin sahaja dan fakir. Kerana apa? Kerana mereka menganggap mereka menganggap dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, ya hadis yang Ibn Abbas saya baca tadi, iaitu tu'matan lil masakin. Zakat fitrah ni merupakan makanan bagi orang yang miskin. Bagi orang yang miskin. Jadi perkara ini termasuk di dalam khilaf yang bagi saya lah, khilaf yang muktabar. Maka dalam isu ni kita kembali kepada fatwa negeri masing-masing lah. Fatwa negeri masing-masing. Jadi kita kembali kepada autoriti agama. Wallahu a'lam. Jazakallah khairul jaza. Seterusnya kita pergi ke soalan yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazna, Ana nak tanya, untuk rakyat Singapura sekarang nak solat jemaah guna booking system. Jadi ramai tak dapat ke masjid kalau tak dapat booking. Apa cadangan Ustaz yang solat raya jemaah di rumah bersama keluarga? Jazakallah khairan. Untuk orang-orang yang tidak mampu untuk pergi ke masjid, asalnya memang solat hari raya dilaksanakan dalam keadaan berjemaah yang disatukan dengan masyarakat setempat. Ya, itu perkara yang disepakati. Maksudnya kalau ada dilaksanakan solat hari raya di satu kawasan oleh pemerintah, oleh autoriti agama, so kita follow lah sama ada di masjid ataupun di tanah lapang. Tetapi kalau tidak mampu untuk pergi, maka kita dibenarkan untuk solat sendirian di rumah ataupun solat berjemaah di rumah. Tapi kalau solat sendirian di rumah, tak perlulah untuk khutbah hari raya, kerana khutbah memang tak ada. Kita seorang-seorang je, siapa nak dengar khutbah kita. Kalau kita berjemaah di rumah ataupun kita solat sendirian tapi ada orang lain juga di rumah tu yang solat sendirian juga, maka dalam mazhab Syafi'i disyariatkan untuk berkhutbah. Disyariatkan untuk kita memberi khutbah lepas solat. Jadi dibenarkan kerana ada hadis Anas yang mana Anas salat hari raya di kawasan perumahan dia, bukan di tanah lapang, kerana ada keuzuran pada masa itu. Jadi boleh, tak ada masalah. Okey, terima kasih Ustaz. Soalan seterusnya daripada saudara Muhammad bin Husin. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah memelihara dan memberikan kesungguhan dalam menyampaikan ilmu. Saya nak tanya, bayar zakat dengan beras atau dengan duit, mana lebih menepati sunnah? Jazakallah. Okey, jazakumullah khair. Yang ini sebenarnya terpulang kepada ijtihad kita, sebab dalam hadis memang Nabi SAW sebut tamar. Memang Nabi sebut tamar. Yang ini tak ada khilaf di kalangan para ulama. Nabi sebut tamar, Nabi sebut syair, Nabi sebut bali. Itu macam sejenis bijian. Ya, cuma kita kena tahu, zaman dulu duit dinar dan dirham memang ada datang daripada Rom dan Parsi, bukan datang daripada negara Arab. Jadi orang Arab ni harta mereka yang betul-betul tamar, unta, kambing. Jadi oleh kerana tamar merupakan makanan ruji pada masa tu, jadi sebab itu Nabi suruh keluarkan tamar. Tapi
zaman ini kita kena tengok. Kalau betul-betul orang miskin di tempat kita tu memerlukan beras, maka kita keluarkan beras. Tapi kalau kita tengok beras ada dah, cuma dia tak cukup pakaian, dia tak cukup, maka kita bagi dalam bentuk nilai. Kerana apa? Kerana maqasid daripada pelaksanaan zakat fitrah ini adalah untuk kita kita berikan orang miskin gembira di hari raya. Jadi oleh kerana tu bagi saya lah, kalau ni kita ada ruang untuk ijtihad di situ. Ada ruang untuk kita berijtihad di situ. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Mungkin ni soalan terakhir Ustaz. Ya. Ada lagi satu soalan terakhir. Ustaz, maksudnya kan kalau ganjaran puasa ini, pahala amalan-amalan ketika berpuasa, sama tak kiraan ganjarannya puasa sunat dan puasa wajib di bulan Ramadan? Maaf kalau soalan saya berbelit. Ya, saya baca dulu. Ni, dia pun tahu soalan dia berbelit tu. Okey, saya faham. Dia kata maksudnya kalau ganjaran puasa ni, pahala amalan-amalan ketika puasa sama tak kiraan ganjarannya puasa sunat dan puasa wajib di bulan Ramadan? Mana ada puasa sunat bulan Ramadan? Orang puasa sunat di bulan Ramadan tak sah. Ana rasa macam ni Ustaz, pahala puasa sunat tu sama dengan pahala puasa wajib di bulan Ramadan berdasarkan hadis as-siyamu li wa ajzi bi. Okey, dalam hadis yang lain Allah Azza wa Jalla menyatakan sekejap saya ingat balik hadis tu, hadis qudsi, hadis Imam Bukhari. Ma taqarraba 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha atau kama qala ila akhir hadis. Hadis ni hadis qudsi, hadis sahih. Allah Taala kata tidak ada seorang hambaku yang ingin menghampirkan diri kepada aku yang aku lebih suka melainkan apabila dia menghampirkan diri kepada aku dengan benda yang aku wajibkan ke atas dia. Dan seorang hamba sentiasa menghampirkan diri kepada aku dengan nawafil, dengan benda sunat. Dengan benda sunat, sehingga aku sayang pada dia. Dan apabila aku sayang pada dia, aku menjadi telinga yang dia dengar dengannya, menjadi pandangan yang dia melihat dengannya, menjadi tangan yang dia memegang dengannya, menjadi kaki yang dia melangkah dengannya. Maksudnya Allah Ta'ala kawal semualah, pendengaran dia, penglihatan dia, tangan dan kaki Allah Ta'ala kawal semua. Allah Ta'ala jaga dia. Sebab bila dia banyak buat benda wajib dan benda sunat. Para ulama' di sini, bila Allah Ta'ala kata tidak ada yang satu yang aku lebih suka kalau dia nak hampirkan diri, melainkan apa yang aku wajibkan kat atas dia. Dah tentulah benda wajib ni lebih Allah Ta'ala sayang dan lebih Allah Ta'ala suka daripada benda yang sunat. Dan mana sama benda yang wajib kalau tinggal dapat dosa dengan benda sunat yang tinggal tak berdosa. Walaupun Allah Ta'ala kata puasa untuk aku dan aku yang akan memberikan ganjaran, dah tentulah perbezaannya berlaku di antara puasa sunat dan juga puasa wajib. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan jazak. Cuma yang ini permintaan terakhir daripada warga PPMA dan daripada Ana sendiri untuk Ustaz beri sedikit nasihat kepada pelajar-pelajar PPMA. Baik. Pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya tak layak pun saya nak bagi nasihat, tapi oleh kerana dalam hadis Nabi kata idza stansahaka fansahlah, bila orang muslim minta nasihat, berilah nasihat. Jadi saya anggap nasihat untuk diri saya juga dan juga adik-adik semua. Adik-adik semua sedang berada di satu medan yang dipanggil sebagai dataran Syam. Dataran Syam adalah satu dataran yang kita dapat peluang itu yang orang lain tak dapat. Kan saya bila saya pergi ke Jordan, saya orang miskin lah. Maksudnya saya bukanlah anak orang kaya. Bapa saya bukan jutawan. Bapa saya peniaga pasar malam, kerja kilang. Pagi kerja kilang, balik petang, peniaga pasar malam. Nak menyara keluarga. Tiba-tiba saya dapat pergi. Tapi saya rasa ada benda yang saya tak habis baik pada masa tu. Banyak main bola, banyak main PS.
Jadi pelajar-pelajar jangan buang masa. Waktu sangat singkat. Belajarlah, tuntutlah ilmu. Ambil ilmu sebanyak mungkin. Balik ke negara kita. Sebarkan ilmu yang benar. Hari ini orang yang berilmu itu ramai. Tetapi mereka yang nak bercakap benar itu tak ramai. Mungkin kita selalu minta orang saleh doakan kita. Jumpa orang-orang yang saleh, pakcik tolong doakan saya biar saya habis belajar. Tapi jangan lupa, doalah kepada Allah supaya Allah memberikan keberanian kepada kita untuk bercakap benar. Kerana di dalam negara kita pada hari ini, kadang-kadang nak cakap benda yang betul, kena kecam. Nak cakap benda yang betul, nak sebar hadis yang sahih, kena sekat. Kan? Sebar benda pelik, sebar benda mengarut, dipanggil tuan guru. Tak adil dunia ni. Tapi kalau ramai yang bercakap benar, insya-Allah yang benar akan menang. Sebab itu Nabi SAW ketika ditanya oleh para sahabat kan, dia kata anahliku wa finas salihun, adakah kita akan binasa sedangkan di kalangan kita ada orang-orang saleh? Nabi kata na'am idza kasural khabas, ya kamu akan binasa jika terlalu banyak kerosakan, jika terlalu banyak benda keji berlaku. Maka kita tak nak benda keji berlaku. Kita belajar sungguh-sungguh, dapat ilmu yang benar, balik bawa perubahan pada masyarakat, ajar benda yang betul, dekatkan masyarakat dengan sunnah. Insya-Allah kita akan menjadi pendakwah yang ikhlas fisabilillah, berjuang untuk agama Allah, bukan untuk mengglamourkan diri sendiri. Wallahu a'lam. Sekali lagi jazakallah khairal jaza atas nasihat yang Ustaz berikan sebentar tadi. Terima kasih Doktor sebab sanggup meluangkan masa sebentar bersama kami warga PPMA. Ini merupakan salah satu jabatan untuk kami warga PPMA mengeratkan lagi hubungan dengan para alumni PPMA yang ada. InsyaAllah. Jazakumullah khair atas jemputan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kalian semua diberikan kejayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam pelajaran, insya-Allah. InsyaAllah. Semoga apa yang Doktor berikan tadi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya pelajar PPMA dan masyarakat Malaysia amnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.